Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati legasi pengurusi Angkat Ketua Penanganan PAS Kawasan Pulau Kerau, yang dihormati lagi dikasih Al-Fadhil Ustaz Aril Azman Al-Hafiz, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang, yang dihormati lagi dikasih Al-Fadhil Ustaz Selaidi Mak Desa, Pengarah Japit Negeri Pahang, yang dihormati saudara Ketua PAS Cawangan yang ke-21 serta ahli jurukuasanya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita hadir untuk mendapat penjelasan yang akan diberikan oleh ceramah undangan kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi pada malam ini saya pun tak terduga lah datang untuk mendengar ceramah, tapi diminta juga untuk bagi sedikit penjelasan berhubung dengan isu-isu, terutama sekali berhubung dengan report polis yang kita buat pada pagi tadi, IPD Temelong, berhubung dengan kenyataan yang tak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang pemimpin negara terhadap pembangkang, khususnya pada kumpulan 8. Untuk makluman tuan-tuan, kumpulan 8 itu saya lah orang yang mengetuai kumpulan 8 itu. Jadi terpaksa terjawablah segala tomahan-tomahan yang dibuat. Dalam tuduhan-tuduhan yang telah dilemparkan kepada kami, terutamanya kumpulan 8 ini, dituduh kami membuat injeksi mahkamah membantah Federal Global Ventures untuk disenaraikan di bursa saham. Kedudukan sebenarnya apa yang kami buat ialah membantah KPF. Tuan kena faham tu. Yang bantahan yang kami buat melalui Mahkamah Tinggi Kuantan ialah membantah, menahan, menyekat, menghalang daripada KPF untuk melupuskan dia punya equity dia, harta dia yang berada di dalam Perda Holding sejumlah 3.13 bilion harta KPF. Itu harta kita lah, harta penokor-penokor kaki tangan Perda dan yang mempunyai saham dalam KPF untuk dilupuskan, dimasukkan ke dalam Perda Global Venture untuk disenaraikan. Itu yang kita halang. Dengan hujah-hujah kita berikan hujah-hujah yang menasabah. Lalu injeksi yang kita buat itu diterima oleh mahkamah, menyebabkan KPF tidak disenaraikan. Lalu diubah strategi yang plan yang kedua, disenaraikan Federal Global Ventures saja dengan menggunakan aset-aset daripada Perda. Jadi artinya pembangkang penyeraian itu dibuat tidak mengambil harta KPF. Artinya apa yang kami buat halangan melalui mahkamah itu telah berjaya menyelamatkan harta KPF daripada disenaraikan. Sebabnya sekiranya disenaraikan pada KPF ini, setiap ahli KPF tidak mempunyai saham yang sama. Contohnya, ada penokar-penokar yang mempunyai saham sehingga 200,000 lebih. Di antara kumpulan 8 yang akan buat injeksi mahkamah itu, ada yang memegang saham KPF sehingga 200,000 ringgit. Dan ada penokar yang mempunyai saham RM100. Dan ada penokar yang mempunyai saham
RM200 yang sijil berpalang. Sijil yang tak jual, tak laku dijual. Sekiranya disenaraikan dan diisytiharkan, setelah disenaraikan di bursa saham, akan diberi duit yang utuh pada peneroka-peneroka. Kalau diberi duit yang utuh kepada semua peneroka dan dengan pembahagian yang sama seperti mana yang diberi, yang diberi baru ni 15,000 pada setiap peneroka. Di mana letak keadilannya? Sebab pemegang saham KPF tak sama. Kalau yang RM100 saham tu dapat duit yang utuh 15,000, tentu dia disuka. Mungkin sampai ke umur dia melompat. Tapi yang memegang saham 100,000, 200,000 akan dapat 15,000 juga. Jadi di mana letak keadilan itu? Atas hujah-hujah itulah mahkamah menerima, menyebabkan tidak disenaraikan KPF. Artinya kami yang 8 orang buat bantahan ini telah berjaya menyekat. Hari ini peneroka-peneroka yang ada punya KPF, Datuk Seri Najib sini pun umum di Jingka 8 pada hari yang dia datang ke Jingka 8 itu mengisytiharkan bahawa KPF tetap akan membayar dividen dia seperti mana biasa. Artinya yang ini kita dapat, yang ini kita dapat, dua-dua dapat, kan masih selamat. Itu. Tetapi yang dihebohkan, kata-kata mengatakan kami 8 orang ini membantah Federal Government Ventures. Sehingga terkeluar daripada mulut Perdana Menteri sendiri mengatakan pembangkang, terutama sekali yang kumpulan 8 yang membuat injaksi mahkamah ini menghalang Federal Government Ventures ini diserahkan di bursa saham sebagai haram jadah. 2 kali disebut sebagai haram jadah. Ni kumpulan 8. Itu sebab kami buat report polis dan insyaAllah kita akan buat saman malu oleh mahkamah. Pagi tadi kita telah buat report balai polis Temerloh dan insyaAllah kita akan filekan ke mahkamah untuk saman malu. Dan juga kepada akhbar Utusan Melayu, akhbar Metro yang mengeluarkan kenyataan yang diberi oleh Naib Pengerusi Jingka 15 pada hari penyerahan cek 5,000 tu dituduh kami kumpulan 5. Sebab daripada yang kumpulan 8 ni 5 daripadanya orang kami daripada Jingka 15 lah. Jadi disebut di situ kumpulan 5 ni malu untuk datang ke Dewan untuk menerima cek atas berbagai-bagai alasan lah sebab kami mengatakan duit itu duit haram lah. Kenyataan itu daripada mana dikeluarkan? Siapa yang mengeluarkan kenyataan itu pun. Jadi satu tuduhan fitnah. Dan menurut kami setelah buat injaksi mahkamah itu malu nak bertemu dengan masyarakat, malu nak bergaul dengan masyarakat. Kedudukan sebenarnya Naib Pengerusi itulah yang sebenarnya yang menjauhkan dengan masyarakat. Tak pernah hadir ke masjid. Sama ada sembahyang waktu dan sembahyang jemaat pun jarang-jarang sekali. Hari Jumaat selepas dia buat kenyataan itu, saya cari dia di masjid untuk nak jumpa dengan dia, untuk nak berbincang. Bukan nak marah dia, nak bincang. Puas tanya orang, tak ada, dia tak datang. Akhirnya dia tak datang Jumaat. Dan jarang sekali ada Jumaat. Dan kunui-kunui kenal pun jarang-jarang jumpa. Sebaliknya dituduh kita pula yang menjauhkan diri dengan masyarakat atas fitnah-fitnah itulah. Sebab disebut kita ni tak bermoral lah, terpengaruh dengan pemagang lah. Saya baru ketika berjumpa dengan pengurus nak mengambil cek di depan pengurus sebut kita sebagai peneroka ni janganlah terpengaruh dengan pemagang. Saya kata encik sebut dia, saya ni nak terpengaruh dengan pemagang macam mana? Yang pembangkang itu saya sendiri pembangkang. Dan terpengaruh dengan apa? Kalau encik terpengaruh dengan mana sabar. Setelah kita bagi penjelasan itu, barulah dia faham. Dan selepas saya terima cek, ambil cek, sign cek dan saya keluar. Setelah beri penjelasan kepada pengurus, besoknya keluar dalam Utusan Melayu mengatakan 2 lagi yang penghalang Federal Government ini untuk disenaraikan datang mengambil cek. Selepas menerima cek daripada pengurus, bergegas meninggalkan pejabat. Jadi satu lagi tuduhan yang memang tak telas. Memang patut sangatlah kami buat report dan buat saman malu. InsyaAllah
doa sama mudahan kita berjaya zaman ini. Nak tengok siapa yang dapat teraya untuk yang sebenarnya. Jadi saya tu sekali itulah sedikit yang dapat saya jelaskan berhubung dengan apa yang dituduh apa kumpulan 8 sebagai aram jadah. Dan hari ini sikit lagi hari ini terbuktilah apa yang kita buat apabila diumumkan berhubung dengan saham ini hanya penunjukan kepada peneroka tu boleh tengoklah. Kalau kita tengok hanya 91 juta saham untuk peneroka dan untuk pegawai Felda 3%, 100 berapa dia juta dia, dan orang awam yang lebih tinggi saham, yang sepatutnya peneroka lah yang dapat saham lebih banyak, sebab yang disenaraikan ni adalah Felda Global Venture yang bersangkut paut. Bila sebut Felda ni berarti bersangkut paut dengan peneroka. Sepatutnya peneroka lah yang dapat saham yang banyak, tapi hari ni peneroka boleh dibagikan dengan jumlah peneroka yang ada seramai 212,000 peneroka, lebih kurang 800 unit saja peneroka, setiap peneroka yang dapat saham. Tak sampai pun satu lot 100,000 unit. Kita dapat peneroka hanya dapat 800 unit, tak sampai pun satu lot, dengan nilai satu unit RM4.55. Jadi jumlah 800 unit lebih kurang RM3,640. Itulah yang peneroka dapat. Hari ini saya tak baca Abah Sina. Siapa yang baca Abah Sina tu, orang ketua UMNO jika 20 dah mengamuk. Dia terasa memang dia tertipu. Peneroka dah tertipu. Betul lah apa yang disebut oleh pembangkang hari ini. Hari ini dah terima kenyataan. Itu baru separuh jalan. Tak sampai separuh jalan lagi. Perjalanan Felda Global Venture ini untuk disenaraikan. Saya rasa baru berapa peratus je kalau kita nak bagi peratus. Dah nampak dah penipuan telah berlaku. Belum lagi sampai separuh jalan. Kalau sampai separuh jalan, mungkin tanah pun tergadai. Wallahualam. Jadi sekarang itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.